أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat zahir dan batin yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang mensyukuri nikmat, dan seterusnya ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini insya-Allah akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini yaitu kalam hikmat yang ke-226. Kata Syekh Ibn Atha, qurbuka minhu an takuna musyahidan li qurbihi minka wa illa famin aina anta wa wujudu qurbihi. Dekatmu kepada Allah itu sekira-kira engkau selalu seolah-olah melihat dan memerhatikan dekatnya Allah kepadamu. Kalau tidak demikian, maka dari manakah engkau itu dengan dekatnya Allah? Baik, apa erti kalam hikmat ini? Kalam hikmat ini ingin menjelaskan salah satu daripada istilah-istilah yang digunakan pakai oleh ulama ahli tasawuf, dan juga menjelaskan suatu manzilah, suatu tahapan yang ditempuh oleh orang-orang yang berusaha nak mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi istilah yang dimaksudkan itu ialah al-qurbu, yang kita selalu sebut qarib, qurbun, dengan makna dekat. Jadi perkataan qurbu ni dalam bahasa kita disebut dekat ini menjadi istilah ahli tasawuf. Jadi perkataan qurbu ini satunya dia merupakan istilah. Yang kedua, dia merupakan suatu tahapan yang dilalui, dirasai oleh orang-orang yang menempuh perjalanan nak menyucikan hati dia dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi kita kena faham apa maksud istilah ini supaya tidak timbul salah faham, salah tafsir. Hari ini timbul banyak salah faham, salah tafsir terhadap tasawuf kerana istilah-istilah tasawuf, maksud-maksud yang digunakan itu tidak dapat difahami dengan baik oleh orang yang cuba nak menilai dia.
banyak terjadi tafsiran-tafsiran yang salah terhadap istilah-istilah dan ajaran-ajaran tasawuf. Ditafsir dan dipahami secara salah, lalu dihukum salah. Maka betul lah hukuman tu atas tafsiran, atas kefahaman yang salah tu. Jadi kalau ada orang kata salah dengan makna yang salah tu, betul lah. Jadi sedangkan perkara sebenarnya yang ingin disampaikan oleh ahli tasawuf lain daripada yang difahami oleh setengah orang. Berbeza daripada apa yang ditafsirkan setengah orang. Jadi kalau ada orang, setengah orang ini beria-ria nak menghukum tentang ajaran-ajaran tasawuf ni dengan hukuman dan label-label hak yang ada berbau sesat, menyimpang, menyeleweng dan macam-macam lagi lah hari ini. Kadang-kadang pihak-pihak berkenaan tu istilah tasawuf pun tak dapat faham dengan baik. Demikian juga ajaran-ajarannya itu. Jadi di sini malam ini kita nak jelaskan salah satu di antara istilah-istilah ahli tasawuf yang merupakan pengalaman yang dilalui, ditempuh oleh orang-orang yang menempuh perjalanan ahli tasawuf ni untuk membersihkan hati dia dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Iaitu istilah qurbu dengan makna dekat. Baik. Sudah kita sebut sebelum ini, antara akidah dan tasawuf itu dua benda yang tidak berlawanan. Akidah dan tasawuf bukanlah perkara yang bercangguhan, yang bercanggah, yang berlawan, bukan. Bahkan tasawuf itu sendiri terbina di atas akidah yang hak, keyakinan yang betul. Baik, sekarang bila kita tengok pada istilah ni, qurbu ni dengan makna dekat ni, perkataan dekat menurut kefahaman kita yang biasa kita guna ni sesuatu yang melibatkan jarak. Bila sebut dekat kau, tak lari daripada jarak. Itu dekat dalam penggunaan kita, dalam bahasa kita. Jadi bila sebut dekat aja, maka dia sebahagian daripada jarak lah. Lawan dia jauh. Jadi semua tu jarak belaka. Sedangkan bila kita tengok dari sudut akidah pula, antara pegangan kita seperti yang sudah disebut pada kuliah-kuliah yang lalu, bahawa Allah Ta'ala ini antara sifatnya adalah mukhalafah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeza, tak sama sekali dengan segala makhluk yang baharu ni. Beza sama sekali, tak ada persamaan sikit pun dengan makhluk yang baru ni, yang diciptakan. Jadi segala makhluk, sebut je makhluk, maka itu Allah Ta'ala lain daripada yang demikian itu. Itu mukhalafah. Jadi salah satu daripada makna-makna yang berkait dengan mukhalafah ni, iaitu bila sebut makhluk ni, dia melibatkan tempat, melibatkan jarak, maka Allah Ta'ala tidak seperti itu. Tidak melibatkan tempat dan tidak melibatkan jarak. Di antara makna-makna mukhalafah tu, perbezaan tu, sudut mana Allah Ta'ala berbeza dengan makhluk, banyak aspek. Maka salah satunya tadi, aspek tempat. Makhluk ada tempat, ada ruang. Dia melibatkan tempat, melibatkan ruang. Itu hal-hal yang berkait dengan makhluk. Dan bila berkait dengan Allah Ta'ala, maka semua itu tidak terbabit, tidak melibatkan tempat. Baik, sekarang bagaimana dengan istilah ni? Istilah qurbu ni, dekat ni, yang digunakan oleh ulama tasawuf di dalam kitab-kitab mereka ni, tidakkah perkataan dekat itu ada kaitan dengan jarak, tempat? Maka sebab itu kita kena jelaskan. Dan dijelaskan oleh ulama-ulama tasawuf. Maka Syekh Ibn Atta' menjelaskan dalam kalam hikmat ini. Maka kata Syekh nak beritahu makna dekat. Dekatmu kepada Allah itu, apa artinya? Iaitu sekira-kira kau ni selalu, yakni sentiasa, seolah-olah yakni merasai, menyedari,
melihat dan memerhatikan, yakni merasai dekatnya Allah kepadamu. Baik. Sekarang Syekh Ibn Atta' nak beritahu perkataan dekat ni, iaitu dengan erti kita merasa Allah Ta'ala tu dekat dengan kita. Kita yang merasai. Jadi istilah kurbu, dekat dan tasawuf ni, iaitu kesedaran hati kita, makrifat hati kita, perasaan kita bahawa Allah Ta'ala dekat dengan kita. Dah Allah Ta'ala dekat tu, tidak akan melibatkan tempat. Inilah yang perlu kita tengok. Di sinilah kadang-kadang orang yang mengaji usuluddin tapi tak mengaji tasawuf, tempat dia takut. Tempat dia takut dan nak siku antara dua itu. Antara dia mengaji usuluddin itu dengan mengaji tasawuf ni. Dia mengaji usuluddin, Allah Ta'ala bersifat mukhalafah tadilah, tidak melibatkan tempat. Tapi dalam tasawuf, engkau merasai Allah Ta'ala dekat denganmu. Takut. Dia takut. Nak menghayatinya. Kenapa? Kerana terbadak lalu usuluddin dia tu. Baik, kita kena faham macam ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha suci. Dan Allah Ta'ala ini memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang disebut sebagai sifat ma'ani, kudrat, iradat. Jadi hakikat zat Allah dan sifat-sifatnya ini maha suci, yakni mukhalafah, tidak sama dengan segala makhluk. Tapi sifat-sifat Allah Ta'ala ni ada ta'aluk. Ta'aluk ni fungsi, kaitan dengan makhluk ni. Jadi kita ni makhluk dan seluruh makhluk ni tidak pernah terlepas dari Allah, dengan erti tertakluk dengan taklukan sifat-sifatnya tu. Tertakluk dengan kudratnya, dengan iradatnya. Dan macam mana kita tertakluk? Itu adalah sesuatu yang bersifat rahsia yang kita tak tahu. Tapi yang jelasnya kita kena yakin kita ni tertakluk dengan sifat-sifat Allah, dengan kudratnya, iradatnya, ilmunya. Tapi bagaimana sifat-sifat itu bertakluk dengan kita, itu sesuatu yang tidak dapat kita huraikan. Kita kena pegang asas keyakinan kita, mukhalafah tu. Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu. Zatnya, sifatnya adalah segala rahsia. Tapi kita kena yakin bahawa sifat-sifatnya itu tertakluk dengan kita. Dengan erti kita ni tak terlepas daripada kudrat dia, iradat dia, ilmu dia. Jadi, bila kita tidak terlepas dari kudrat dia, iradatnya, itulah makna dekat. Bukan bererti diri Tuhan tu tepek dengan kita. Bukan dengan erti itu. Dengan erti kita tidak terpisah daripada dia. Tertakluk dengan kudrat dia, iradatnya. Bagaimana? Tidak tahu. Kerana Allah Ta'ala bersifat mukhalafah. Zat dia mukhalafah, sifat dia pun mukhalafah. Cuma kita, keyakinan kita ni tertakluk dengan sifat. Apa yang berlaku atas diri kita ni dengan kehendak dia, dengan kekuasaan. Apa yang berlaku pada diri kita ni termaklum dalam ilmunya. Tapi bagaimana hubungan ni berlaku, itu adalah rahsia. Kerana Allah Ta'ala bersifat mukhalafah. Kena pegang itu. Jadi kedudukan yang dikatakan Allah Ta'ala dekat dengan kita ni, dengan erti kita ni tertakluk dengan dia. Yang mana tertakluknya kita dengan Allah Ta'ala ini tidak ada jaraknya. Tertakluk yang tidak terlepas kita daripadanya. Sebab tu kitab-kitab tasawuf menyebut dengan bahasa-bahasa yang akal kita kadang-kadang payah nak faham sikit. Dekat yang tidak bersentuh, jauh yang tidak berjarak, nak faham ke mana? Dekat tak sentuh. Kalau sentuh dekat sungguh, dekat benda. Jarak, jauh tapi tidak berjarak. Kalau jauh tu mesti ada jarak, tapi kalau jauh tidak berjarak tu lainlah maknanya. Itu bahasa ahli tasawuf. Itu bahasa dia. Nak kabarnya bahawa kita ni tidak terpisah. Cuma nak terang ke mana kat orang? Jadi ahli tasawuf guna istilah bahasa dia. Dekat tapi tak sentuh. Sebab kalau makhluk dekat dengan kita, bila sebut dekat tu sentuh dengan kita lah, kena dengan kita lah.
Itu sifat makhluk. Tapi Allah Ta'ala dekat tapi tidak bersentuh. Nak kata yang lain. Lain dekat dan bukan dengan makna dekat kita dengan makhluk ni. Jarak pula jauh tidak berjarak. Yang zat Allah Ta'ala sifat mukhalafah tu tapi tidak melibatkan jarak. Kalau jauh yang melibatkan jarak itu makhluk yang berbenda. Bila sebut jauh ada jarak dia tu. Tapi Allah Ta'ala jauh dengan arti zat dia itu sikit pun tidak menyerupai segala sesuatu. Jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuh. Nak faham ke mana? Nak kabarnya bahawa pertama sekali bahasa mudahnya kita kena yakin, dan itulah yang diberitahu dalam Al-Quran dan hadis, bahawa kita ini tidak pernah terpisah daripada Allah. Tertaluk dengan kudrat iradat dia. Jadi tak nak kata dekat jauh. Cuma bahasa yang dipakai di sini dekat. Dekat dengan arti kita tak terpisah daripada dia, tertaluk dengan dia. Tapi tidaklah berarti Allah Ta'ala tu ada tepat sehingga kita boleh ukur dekat jauh. Tapi makna pengertian kita ni tertaluk dengan sifat dia tu, itulah yang dimaksudkan dengan makna dekat. Bukan dengan arti zat dia duduk tepek dengan kita. Jadi hakikat yang perlu kita fahami, pertama sekali akidah tauhid kita, Allah Ta'ala bersifat mukhalafah, sifat dia, zat dia, sifat dia mukhalafah. Tapi sifat-sifat dia tu ada ta'aluknya, kaitan dengan makhluk. Bagaimana kaitan itu kita tak tahu. Tapi kita yakin bahawa sifat-sifat Allah Ta'ala tertaluk dengan kita dan tertaluk dengan segala makhluk ni. Bagaimana? Tak nak jelas. Sebab apa? Sebab itu adalah mukhalafah. Biar faham kita. Jadi sini kadang-kadang orang ngaji usuluddin tak nak siku. Ngaji usuluddin Allah Ta'ala mukhalafah tak tepat. Ngaji tasawuf Allah Ta'ala duduk dekat. Mana pula ni? Mari lalu syubhah. Belawang ni. Kalau diteliti molek sikit tak ada apalah, jelaslah. Faham tahqiq Allah Ta'ala mukhalafah dan kita ini tertaluk dengan dia, tidak pernah terlepas daripada dia. Jadi dekat dengan makna ta'aluk tadi tu, tertaluk dengan sifat dia. Sedangkan hakikat zat dan sifatnya itu kekal dengan mukhalafahnya. Jadi kalau bahasa mudah kau, kita tertaluk dengan Allah. Bagaimana tertaluk tadi tu? Tidak dapat dijelaskan. Kerana Allah itu bersifat mukhalafah. Jadi Allah Ta'ala itu tertaluk dengan kita. Itu dalam tasawuf dibahasakan sebagai dekat. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Dalam istilah ahli tasawuf. Baik, kita pula ni, kita dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala dengan kita ni tidak ada jarak. Dengan arti tertaluk kita dengan Allah Ta'ala ni tidak dapat digambarkan dalam bentuk jarak. Dekat jauh tak ada, tak nak gambar itu. Cuma tertaluk dengan sifatnya. Baik, dari aspek kita pula ni. Jadi jauh dekat ni sebenarnya dari aspek kita ni. Kita faham dah. Kita ada makrifat dah, kita ada keyakinan dah, kita ada ilmu dah tentang perkara itu. Kalau kita jahil tentang perkara itu, tidak ada makrifat terhadap perkara itu, tidak hadir perkara itu, dianggap jauh. Bila kita ingkar perkara itu, paling jauh. Kufur, kita tak percaya adanya Allah Ta'ala yang menguasai kita. Kita tak percaya benda itu. Itulah yang dikatakan paling jauh. Kemudian ada orang percaya kita ni tertaluk dengan Allah, tapi lupa semua dah ingat. Jauh. Tapi bukan paling jauh, tapi jauh. Kemudian antara yang percaya tu pula, yang percaya kita tertaluk dengan Allah Ta'ala ni sentiasa terasa teringat, ni dekat. Jadi ukuran jauh dekat ni adalah makrifat dan kesedaran diri seseorang tu terhadap hakikat bahawa Allah Ta'ala ni bertaluk kat diri kita. Itulah pengukur jauh atau dekat antara kita dengan Allah. Jadi bila disebut dalam istilah tasawuf jauh dekat ni adalah makrifat hati kita. Makrifat hati kita, kesedaran hati kita terhadap hakikat Allah Ta'ala ni bertaluk tadi kita. Kalau kita sedar, ingat, berarti dekat. Dan kesedaran kita tu pula berbeza-beza. Ada yang kuat kesedarannya, ada yang lemah kesedarannya. Lemah tu ingat tapi tidak menimbulkan perasaan yang kuat.
Kadang-kadang kuat kesedaran tu sehingga dia rasa hilang daya upaya dia kerana yakin kepada kekuasaan Allah. Itu dekat lagi. Jadi jauh dekat ni ukuran makrifat hati manusia tu. Zauq hati manusia tu. Keyakinan hati manusia tu terhadap hakikat bahawa Allah Ta'ala ni bertakluk ke atas segala makhluknya. Jadi itulah yang menentukan dekat atau jauh. Baik, maka di sinilah kata Syekh Ibn Atha, dekatmu kepada Allah itu sekira-kira kau selalu seolah-olah melihat dan memerhatikan dekatnya Allah kepadamu. Itulah maksudnya. Yang dikatakan dekat kita dengan Allah Ta'ala ni bila kita sentiasa merasai, menyedari, bermakrifat terhadap hakikat Allah Ta'ala bertakluk kat diri kita ni. Itu dia. Jadi itulah yang menentukan perasaan tadi itu tidak sama. Peratusan dia tu, kekuatan dia tu, tahapan makrifat itu tidak sama. Berbeza-beza. Maka ahli tasawuf menamakan makrifat ini dengan istilah yang berbagai-bagai. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu istilah-istilah nak menunjukkan tahapan makrifat. Tahapan kehadiran hati. Tahapan keyakinan hati terhadap hakikat. Hakikat apa? Hakikat Allah Ta'ala ni bertakluk atas segala makhluknya. Maka itulah yang akan menentukan dekat atau jauh. Kita ada makrifat ke tak terhadap perkara itu. Kita ingat ke tak terhadap perkara itu. Kita hadir ke tak perkara itu. Itulah yang mengukur jauh atau dekat. Kalau tidak demikian, kalau bukan dengan makna ni, maka dari manakah engkau itu dengan dekatnya Allah? Kalau bukan dengan makna yang dimasukkan tadi itu, maka yang kita mengaji usuluddin itu macam mana? Di mana kita ni dengan Allah Ta'ala? Nak kabarnya bahawa tak ada jarak antara kita dengan Allah Ta'ala ni, tak ada jarak. Kerana Allah Ta'ala tidak bertempat. Jadi kalau begitu, dekat di sini bukan dengan makna jarak, tapi dekat dengan makna makrifat hati terhadap hakikat Allah Ta'ala ini bertakluk ke atas segala makhluknya. Itu maksudnya. Firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Surah Al-Baqarah ayat 186. Artinya, jika hamba-Ku bertanya kepadamu, yakni wahai Muhammad, tentang aku, yakni tentang diriku, tentang Allah, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Allah Ta'ala sendiri beritahu, aku ni fa inni qarib, aku ni dekat. Jadi kalau kita tidak faham dasar-dasar akidah, maka jadilah kita kelompok mujassimah, musyabbihah. Kerana Allah Ta'ala sebut dekat. Kalau kita faham dekat ni, jaraklah. Dekat kita ada tempat lah. Pertama sekali ada tempat, kemudian ada jarak. Sedangkan hakikat sebenarnya bukan dengan makna itu. Jadi inilah yang perlu kita sama-sama fahami. Jadi Al-Quran sebut, aku dekat, kata Allah. Jadi kita kena faham dia ni dengan landasan akidahnya. Sebab tu ayat Al-Quran ini perlu keahlian untuk menafsir. Tak padang dengan pandai bahasa Arab saja. Pandai bahasa Arab, mahir bahasa Arab, boleh tafsir dengan, maksudnya boleh memahami secara tepat kehendak Al-Quran, tak cukup lagi. Dia kena ada ilmu alat lain lagi. Ilmu-ilmu asas-asas lain yang disebut oleh ulama-ulama, menguasai ilmu-ilmu tu. Bukan sekadar bahasa saja, inilah. Mulalah Allah Ta'ala tu dekat. Ni ayat kabar Tuhan tu dekat. Ayat lain pula kabar Tuhan tu di aras tu mana pula. Ada ayat lain kabar di langit. Hak mana nak pakai tak tahu lagi. Hak di aras pun ada, di langit pun ada, dekat dengan kita pun ada, bersama dengan kita pun ada. Duduk seorang, kalau 4 orang duduk, 3 orang tu salah seorangnya Tuhan duduk seorang lagi. Ada belakang ayat tu. Jadi kalau kita pakai ayat tu gitu-gitu kau tak tahu hak mana dah ni.
Ha. Ada ayat memberitahu tidaklah 2-3 orang yang berbisik-bisik tu kecuali yang keempatnya itu Allah. 3 orang duduk bisik tu, jangan 3. Ada lagi tu selain yang ada 3 tu. Kalau kita duduk bisik 3 orang ni. Sebenarnya bukan 3 tu, ada lagi. Allah. Ha. Ayat sebut gitu. Tapi kalau kita faham seperti yang kita faham tu, sesatlah kita. Dari segi akidahnya. Ini kena ada manhaj memahami. Perlu pada keilmuan alim ulama yang mencapai tahap yang tertentu disebut mujtahid. Kita ikut dia. Kerana kita tak mampu nak faham. Kalau kita mampu faham, kita yang jadi mujtahidnya. Sebab tu hari ni kalau ada orang menyeru tak ada mazhab, sebenarnya itu kata-kata kosong. Tidak ada mazhab-mazhab ni, kena ikut Quran Sunnah. Jadi kata-kata dia sebenarnya kata-kata kosong tak dia pakai. Bila dia kata tak perlu pakai mazhab, pakai Quran Sunnah saja, sebenarnya bukan yang nafikan mazhab. Sebenarnya ia buat mazhab sendiri. Sebab mazhab ni cara menafsir, memahami dalil. Jadi kalau dia tolak pendapat alim ulama mujtahid, dia faham cara tu, sebenarnya mazhab dia lah. Tengok orang tu, cakap tu dia kata benda. Kalau nama dia Abu, mazhab Abu lah panggil, mazhab Abu. Nama tuang tu siapa dia? Orang mana-mana cakap sedap tu, tak boleh mazhab-mazhab. Sebenarnya dia reka mazhab baru. Mazhab dengan nama tuang tu. Sebab mazhab ni cara memahami. Dia sebut Syafi'i tu, iaitu dia disebutkan kepada bagaimana ijtihad Syafi'i dalam memahami nas-nas yang berkaitan dengan hukum dalil-dalil fiqh tu. Asy'ari merujuk kepada Imam Asy'ari, bagaimana dia memahami nas-nas yang berkait dengan dalil-dalil usuluddin. Jadi kalau kita tolak mereka ni, kita tafsir ni, berarti kita buat mazhab kita lah. Jadi kalau ada orang kata tak ada mazhab, bohong. Itu kata kosong. Sebenarnya ia reka mazhab baru. Hak sebenarnya. Baik, firman Allah. Firman Allah Ta'ala lagi, yang firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Suratul Waqiah ayat 85. Artinya, dan kami Allah lebih dekat kepada orang yang akan mati itu daripada kamu. Kita duduk dekat orang mati ni, orang kita, orang mati. Kita ajar yang ngucap, setuh dengan dia. Tapi Allah Ta'ala kata, aku lebih dekat lagi kepada orang mati itu banding mu duduk dekat tu. Jadi ini bahasa-bahasa ta'bir-ta'bir Quran ni yang perlu dipahami dengan berlandaskan akidah yang betul, kefahaman tauhid yang betul. Ayat-ayat seperti inilah dalam tasawuf disebut sebagai ayat-ayat rohaniyat, ayat-ayat yang berkaitan dengan kerohanian, zauq dan seumpamanya. Kalau dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu usuluddin, gaya usuluddin. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Gaya tasawuf pula ada ayat-ayat yang sifatnya itu bersifat ahkam, hukum-hukum dan sebagainya, aqaid. Ada yang sifatnya rohaniyat, kerohanian. Aspek-aspek ni kalau kita tak dapat cam dengan baik, memang jadi bahan lah sikit. Pengecaman kita akan jadi keliru dan kita akan mudah menyalahkan orang. Bila kita tak meletak memahami kelah-kelah tu, ayat-ayat tu, ni muhkamat ke mutasyabihat, ni tentang rohaniyat ke ataupun tentang ahkam, hukum hakam ataupun tentang aqaid, akidah atau sebagainya. Kita tengok. Kalau ayat-ayat macam ni kita kita faham secara akidah, lah jadi mujassimah lah kita. Ini perkara yang perlu kita faham baik-baik. Dan kami, yakni Allah, lebih dekat kepada orang yang akan mati itu daripada kamu. Tetapi kamu tidak dapat melihat. Cuma kita duduk dekat orang mati, kita setuh dengan dia, setuh ni. Dengan kita, tangan kita, kulit dia setuh, tak ada benda celah tu. Tapi Allah kata, aku lebih dekat lagi daripada tu. Antara sudut fahamnya,
Maksudnya kematian tu tetap akan berlaku dengan kehendak Allah. Itu erti Allah Ta'ala tu lebih dekat. Sekalipun kita dekat, kita tak nak halang kematian tu. Bahkan ayat lain lagi ni, firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan kami, yakni Allah, lebih dekat kepada manusia dari orak nadinya, yakni orak lehernya. Tadi orang, kalau orang dengan orang nak mati, Allah Ta'ala lebih dekat daripada orang yang dekat dengan dia tu. Sekarang ayat lain ni, Allah Ta'ala kata, kami lebih dekat kepada orang yang nak mati tadi tu daripada orang mereh dia sendiri ni. Kita atas diri kita sendiri ni ada orang ni, orang nadi kita ni. Putus ni matilah kita. Tapi Tuhan kata, aku lebih dekat daripada orang tu lagi. Guana. Ini adalah hal-hal yang rohani, mazaqat. Kesedaran jiwa terhadap kesempurnaan taklukan sifat Allah. Kenapa waktu Allah Ta'ala kata bahawa dia dekat, kemudian dia dekat lagi, kemudian lebih dekat lagi. Mana beza-beza itu? Ini menurut faham ahli tasawuf, menurut tahap kefahaman makrifat hati seseorang itu. Ada orang sampai tahap dia hanya rasa Allah Ta'ala dekat dengan dia. Ada orang yang kesedaran makrifatnya tinggi lagi, dia rasa lebih dekat lagi. Ada orang yang Allah Ta'ala bukakan kefahaman dalam lagi, sehingga mencapai makrifat yang lebih kukuh lagi, sehingga aku dengan diri aku sendiri ni Allah Ta'ala lebih dekat lagi terhadap aku ni daripada diri aku sendiri. Itu semua adalah sudut pandang makrifat. Maka kena akidah tak nak lagi lah, kena faham dasar akidah tadi tu. Asas tauhid kena jelas. Jadi yang dikatakan dekat dan dekat ini adalah aspek kausuluddin, dia panggil ta'alluq sifat. Tasawuf dipanggil tajalli. Tulis je sebenarnya sudut pandang. Dari segi kefahaman kita tertakluk dengan Allah panggil ta'alluq. Tapi ahli tasawuf dilihat dari segi bagaimana hati manusia ini memahami tertakluknya, terikat di manusia dengan Tuhan, panggil tajalli. Di sini timbulnya martabat 7. Martabat 7 tu bagaimana Allah Ta'ala memahamkan kita tentang dirinya, atau bagaimana kita ni kita faham tentang diri Allah Ta'ala tu. Itu panggil martabat 7. Proses kita ni, bagaimana kita dapat memahami, bukan dengan ilmu. Kalau dengan ilmu itu usuluddin. Yang timbul tingkatan-tingkatan tu, tingkatan kefahaman kita. Tingkatan macam mana kita boleh mengenal. Contohnya kita nak kenal raja. Mula-mula kenal negeri dia dulu. Tengok negeri ni, Allah, banyaknya raja ni banyak bitih ni. Tengok negeri dulu. Bangunan besar-besar saja ni. Bangunan gini, kita boleh gambar raja ni mesti raja hebat ni, banyak bitih ni. Kemudian itu tengok negeri apa? Kemudian pergi dekat lagi tengok pekerja-pekerja dia, tentera-tentera di askar dia, ramah askar dengan peralatan canggih, kuat raja ni. Dekat lagi. Kemudian kita tengok istana Allah, istana dengan binaan-binaan yang sangat cantik. Dekat lagi. Maka demikianlah ilmu martabat 7 ni, dia bukan ilmu Tuhan tu tingkat 1, tingkat 2 macam lift tu, bukan macam tu. Jadi ada orang menyalahkan martabat 7. Kita tanya dia, benda kamu faham tentang martabat 7 ni? Biar jelas dulu, khabar dulu, benda martabat 7 ni. Martabat 7 ni proses. Bagaimana jiwa manusia ni dapat memahami Allah, difa'al dulu. Kemudian meningkat lagi memahami asma' sifat dia pula. Bukan secara ilmu, secara ilmu tu usuluddin. Ini secara zauq. Kesedaran hati dia tu, dia akan lalu tu. Maka dia yang orang yang meningkat tu dipanggil taraqi, peningkatan dalam memahami ketuhanan Allah. Dari aspek Allah Ta'ala pula yang menginkishafkan, yang membuka hati dia tu, itu orang panggil tanazzul ataupun tajalli, istilah ahli tasawuf. Bagaimana Allah Ta'ala membuka pintu hati dia tu sehingga dapat mengenal perbuatan dia, sifat dia, zat dia dan sebagainya. Dari sudut Allah Ta'ala membuka pintu hati manusia, itu dipanggil ta'aruf, tanazzul, istilah.
Dari sudut kita pula, macam mana kita ni meningkat dalam memahami ketuhanan Allah. Bermula dengan faham af'al dia, faham sifat dia, faham tentang rahsia zatnya pula. Daripada kita, sudut kita yang meningkat itu panggil taraqi, peningkatan. Itu martabat 7. Bukan Tuhan tu dia tingkat. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini kacau. Proses. Bagaimana manusia spiritual experience dia tu, dia menyedari tentang ketuhanan Allah, memahami aspek-aspek ketuhanan itu. Proses dia, kalau sekolah juga, dia belajar darjah 1, sekolah rendah, sekolah menengah. Proses orang tu nak jadi pandai. Naik sekolah sanawi menengah. Padahal semua ilmu-ilmu tu ada dalam pustaka belaka. Tapi darjah 1 orang dah ajarlah ilmu. Hak sekolah menengah tu orang ajarlah ilmu hak darjah 1 tu sesuai dengan kemampuan dia masa tu. Tinggi lagi orang ajar ilmu sekolah menengah pula. Padahal ilmu tu ada belaka dah, siap belaka dah ilmu tu. Cuma tengok kita tu, budak-budak kan nak ajar belajar universiti ke dia. Jadi kena ajarlah. Maka demikian juga martabat 7. Bagaimana hati manusia ni meningkat secara hal, bilhal, ehwal, zuk hati dia tu. Memahami, menyelami rahsia perbuatan dia tu. Secara zuk, bukan secara ilmu. Kemudian meningkat lagi, itu. Jadi, orang-orang yang cuba mengaitkan martabat 7 dengan neoplatonism lah, kawan-kawan anda lah, nak kait apa-apa. Nak apa ni ilmu syar'i. Ilmu yang ada sumber dalam Al-Quran dan hadisnya, yang disebut oleh alim ulama-nya. Kadang-kadang setengah orang ni, kadang-kadang dia cepat sangat menyamakan sesuatu ni kerana dia tengok beberapa aspek persamaan. Dia tengok putih bulat tu, dia tengok tempat ramai suka tu, putih bulat tu, bola pipong. Dia pergi pas tu, ada juga bola pipong sini, padahal Telur Penyu. Nampak lebih kurang. Tak dia murah je. Hak ni mahal ni. Mana ni? Rupa-serupa je. Ni tak serupa lah Penyu. Ni. Tengok persamaan. Persamaan ni wujud dalam setiap agama. Tak boleh nak lari. Orang Islam berzikir menggunakan alat sebeh. Pergi kat Tok Kong tu tengok Tok Jah pakai sebeh juga rupanya. Panjang pula tu sebeh dia. Panjang lagi kena molek. Cepat laluan. Ni mesti dia tiru Tok Jah ni. Ni angka sakit. Fenomena tasyabuh ini adalah, kata Syekh Abdul Halim Mahmud, fenomena tasyabuh ini adalah merupakan fenomena yang lazim berlaku antara agama-agama. Wujud persamaan-persamaan. Tak ingat lagi. Setengah agama tu, setiap agama tu ada aspek-aspek betul dia. Betul dari segi perkara tu, bukan agama tu. Menurut keyakinan kita. Dia buat baik, tolong orang, betul lah perbuatan dia tu. Jadi aspek-aspek ni banyak pertinanan, persamaan. Jadi adalah aspek betul dalam agama tu, dan ada agama kita secara kebetulan. Dan tak boleh nak kata bahawa kita ni cedok daripada benda lain. Tak boleh nak kata tu. Itu gaya berfikir yang salah gitu tu. Kerana tengok beberapa persamaan, kita nak kata ambil cedok situ sini. Ini gaya berfikir yang sakit. Itu tak boleh nak lari. Orang kita pergi haji, pakai kain tak berjahit lilik. Tengok Tok Jah gitu juga rupanya. Cuma warna lain, warna kuning. Tapi lilik gitu juga rupanya. Belilik. Dan nak kata kita tiru dia. Dia mana? Ini gaya mikir tu biar kemas sikit lah. Ini berlaku hari ni macam-macam. Sebenarnya benda ni bukan benda baru. Sejak dulu lagi dah timbul. Terutamanya daripada pemikiran orientalis yang cuba nak kelirukan ajaran agama tu, antaranya tentang tasawuf ni. Maka dikembangkan idea persamaan tadi tu. Dilihatlah aspek-aspek persamaan antara Islam dengan Hindu dengan Buddha dan sebagainya. Memang ada lah beberapa persamaan.
dengan Kristian. Memang ada persamaan dalam aspek tertentu. Tapi wujudnya persamaan itu tidaklah bermakna Islam ini ambil daripada agama itu. Dan tidaklah berarti benda itu salah. Tidak berarti macam itu. Oleh kerana sudah masa waktu insya-Allah kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah kami sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.